Hai semua, saya Cikgu Tan. Hari ini kita akan membincangkan esei dan perbincangan bab 5 Institusi Kewangan. Soalan 1A. Terangkan maksud institusi kewangan. 2 markah. Institusi kewangan ialah syarikat yang mengumpulkan wang daripada pendeposit atau penyimpan, kemudian meminjamkan deposit tersebut kepada peminjam untuk mendapatkan keuntungan. Di sini bagi maksud institusi kewangan terdapat 2 kata kunci. Yang pertama iaitu mengumpulkan wang. Kedua ialah meminjamkan wang ataupun meminjamkan deposit. 1B. Huraikan 2 peranan institusi kewangan di Malaysia. 4 markah. 2 peranan institusi kewangan di Malaysia ialah: yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Kecekapan peruntukan dan penyaluran dana oleh institusi kewangan dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Kedua, kos menjalankan perniagaan. Melalui institusi kewangan, masalah menemukan pihak yang menyumbangkan dana dengan pihak yang memerlukan dana serta mempunyai kehendak yang sepadan dapat diatasi. Ini dapat menjimatkan kos dan pada masa yang sama menjalankan perniagaan. Soalan kedua. Huraikan 3 fungsi institusi kewangan di Malaysia. 6 markah. Fungsi yang pertama iaitu sebagai perantara kewangan. Menerima deposit daripada unit yang mempunyai lebihan dana dalam bentuk tunai, bon, saham dan sebagainya. Dana ini dipinjamkan kepada unit yang mengalami kekurangan dana. Contoh, bank perdagangan terima deposit daripada orang ramai dan beri pinjaman kepada pihak yang layak. Fungsi yang kedua ialah sebagai penyerakan risiko. Institusi kewangan membantu mengurangkan risiko pembiaya dengan menyalurkan dana yang disumbangkan kepada pelbagai bentuk pinjaman seperti pinjaman perniagaan dan pinjaman individu. Ini dapat menyeratkan risiko pinjaman. Contoh, bank perdagangan beri pinjaman overdraft dan pinjaman individu. Ketiga, perkongsian risiko. Institusi kewangan berkongsi risiko dengan pihak pembiaya melalui produk insurans dan takaful yang ditawarkan. Mereka menerima dana dalam bentuk premium daripada pemegang polisi insurans dan membayar pampasan sebagai jaminan perlindungan kewangan jika berlaku risiko yang diinsurансkan. Contohnya, syarikat insurans bayar pampasan kepada pemegang polisi yang mengalami kemalangan. Soalan ketiga. Huraikan 3 peranan institusi kewangan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. 6 markah. Yang pertama, menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Institusi kewangan mempengaruhi bekalan wang dalam ekonomi. Bekalan wang yang bertambah akan mengurangkan kadar bunga, meningkatkan pelaburan, keluaran negara dan guna tenaga. Ingat bahawa R turun, I naik. I naik, Y naik. Keluaran negara naik,
Yang terakhir ini akan meningkatkan guna tenaga. Kedua, menggalakkan pengumpulan modal. Pengumpulan modal dapat dilakukan dengan menggalakkan tabungan oleh unit ekonomi yang mempunyai lebihan dana. Dana akan dipinjamkan kepada pelabur untuk menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Keempat, mengembangkan kemudahan kredit. Pihak pelabur boleh mendapatkan pelbagai bentuk kemudahan kredit yang ditawarkan oleh institusi kewangan. Ini membolehkan pelaksanaan pelbagai kegiatan ekonomi. Ini meningkatkan keluaran negara dan pertumbuhan ekonomi. Soalan keempat A. Uraikan dua peranan bagi setiap institusi kewangan berikut. Yang pertama, institusi perbankan. Kedua, institusi kewangan bukan perbankan. B. Berikan satu contoh bagi setiap institusi pada A1 dan A2. 2 markah. A1. Peranan institusi perbankan. Yang pertama, menerima dan menyimpan deposit seperti deposit tabungan dan deposit tetap. Kedua, memberi pinjaman kepada pihak yang kekurangan dana atau perlukan pembiayaan. Ketiga, membuat dan menerima bayaran bagi pihak pelanggan. Kedua, peranan institusi kewangan bukan perbankan ialah yang pertama, menerima deposit. Yang kedua, menggalakkan tabungan. Yang ketiga, menggalakkan pelaburan. Soalan C. Contoh institusi perbankan ialah bank perdagangan, bank saudagar. Bagi contoh institusi kewangan bukan perbankan pula ialah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Tabung Haji dan syarikat insurans. Soalan ke-6. Jelaskan 3 perbezaan antara bank perdagangan dengan syarikat kewangan. 6 markah. Di sini kita lihat bahawa terdapat 2 institusi kewangan iaitu bank perdagangan dengan syarikat kewangan. Apakah perbezaannya? Perbezaan antara bank perdagangan BP dengan syarikat kewangan SK ialah yang pertama dari segi deposit. Bank perdagangan menerima deposit tetap, deposit semasa dan deposit tabungan daripada orang ramai dan firma. Manakala syarikat kewangan menerima deposit tetap dan deposit tabungan daripada orang ramai dan firma. Di sini kita lihat bahawa bank perdagangan dia mempunyai deposit semasa, syarikat kewangan tidak mempunyai deposit semasa. So, bank perdagangan mempunyai 3 iaitu deposit tetap, deposit semasa dan deposit tabungan. Bagi syarikat kewangan ada 2, deposit tetap dan deposit tabungan. Kedua, pinjaman. Bank perdagangan memberi pinjaman overdraft tetapi syarikat kewangan tidak memberi pinjaman overdraft. Ketiga, perkhidmatan lain. Bank perdagangan menyediakan perkhidmatan lain seperti mendiskaunkan bil-bil pertukaran, jual beli pertukaran asing, perintah sedia ada, pindahan kredit, draft bank, debit langsung dan cek kembara. Manakala syarikat kewangan tidak menyediakan perkhidmatan tersebut. Soalan ke-7. Huraikan
3 fungsi utama bank perdagangan. 6 markah. Yang pertama, menerima deposit. Deposit diterima daripada orang ramai. Deposit ada 3 jenis, iaitu deposit tabungan, deposit tetap dan deposit semasa. Kedua, memberi pinjaman. Pinjaman diberi melalui overdraft, pinjaman bercagar, kad kredit dan mendiskaunkan bil-bil pertukaran. Ketiga, membuat dan menerima bayaran bagi pihak pelanggan yang menggunakan cek. Bank perdagangan akan membayar kepada penerima cek dan menerima bayaran dalam bentuk cek untuk pelanggannya. Soalan 7A1. Nyatakan 2 jenis pinjaman yang ditawarkan oleh bank perdagangan, 2 markah. Kedua, senaraikan 2 agensi pemberi kredit selain bank perdagangan, 2 markah. B. Mengapakah cagaran boleh menjadi satu masalah kepada peminjam untuk mendapatkan kredit, 2 markah. A1. Pinjaman yang ditawarkan oleh bank perdagangan adalah seperti yang pertama, pinjaman bercagar atau jangka panjang. Kedua, pinjaman peribadi. Ketiga, overdraft. Keempat, kad kredit. Kelima, sewa beli. Kedua, agensi pemberi kredit selain bank perdagangan ialah yang pertama, syarikat kewangan. Kedua, koperasi. Ketiga, pajak gadai. Yang keempat, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM. B. Masalah cagaran iaitu berkaitan dengan peminjam yang tidak dapat menyediakan cagaran seperti aset tetap kepada pihak bank atau nilai cagaran daripada jumlah yang dipohon. Soalan ke-8. Huraikan secara ringkas 3 agensi pemberi kredit di Malaysia, 6 markah. Yang pertama, bank perdagangan. Fungsi utama ialah menerima deposit dan memberi pinjaman kepada pelanggan seperti melalui overdraft dan pinjaman bercagar. Contohnya, CIMB Bank. Kedua, syarikat kewangan. Fungsi utamanya iaitu menerima tabungan daripada orang ramai dan menyediakan kemudahan kredit seperti dalam bentuk sewa beli, pembiayaan pajakan. Contohnya adalah seperti Public Finance Berhad. 3. Syarikat insurans. Memberi perlindungan kepada orang ramai daripada risiko yang diinsurансkan, di mana pelanggan membayar sejumlah premium kepada syarikat insurans. Syarikat akan membayar ganti rugi atau pampasan jika risiko berlaku. Soalan ke-9. Jelaskan secara ringkas institusi kewangan yang berikut. A. Syarikat kewangan. B. Pasaran wang. C. Syarikat insurans, 6 markah. Syarikat kewangan ditubuhkan di bawah Akta Perbankan dan Institusi Kewangan 1989. Fungsinya iaitu menerima deposit tetap dan deposit tabungan daripada orang ramai, menyediakan kemudahan pinjaman dan menguruskan aktiviti pelaburan syarikat, saham dan hartanah. B. Pasaran wang menyediakan peluang pelaburan untuk mereka yang mempunyai lebihan dana dan menyediakan sumber kewangan untuk mereka yang memerlukan dana. Aset kewangan yang diuruskan dalam pasaran wang termasuklah wang panggilan, bond, bil-bil perbendaharaan dan sekuriti kerajaan. C. Syarikat insurans ditubuhkan di bawah Akta Insurans 1963.
mengumpulkan dana daripada pembeli polisi insurans dengan memberi jaminan perlindungan daripada risiko seperti kebakaran, kecurian dan kemalangan. Sebagai balasannya, pembeli polisi insurans perlu membayar premium dalam jumlah tertentu kepada syarikat insurans. Soalan 10A. Terangkan maksud perantara kewangan. 2 markah. Perantara kewangan ialah peranan institusi kewangan yang menyalurkan dana atau tabungan daripada unit yang mempunyai lebihan dana kepada unit yang mengalami kekurangan dana. 10B. Jelaskan dua peranan bank penerangan sebagai perantara kewangan. 4 markah. Peranan bank penerangan sebagai perantara kewangan ialah: yang pertama, bank penerangan menerima deposit seperti deposit semasa, deposit tabungan dan deposit tetap daripada unit yang mempunyai lebihan dana dan meminjamkan deposit itu kepada unit yang mengalami kekurangan dana. Kedua, bank penerangan memberi pinjaman overdraft kepada pemegang deposit semasa. Ketiga, bank penerangan melaburkan dananya dalam bentuk saham, sekuriti kerajaan dan bil-bil perbendaraan. Keempat, bank penerangan meminjamkan wang daripada pendeposit yang membeli sijil deposit boleh niaga jangka pendek dan meminjamkan wang tersebut kepada pelabur untuk jangka masa panjang. Soalan ke-11. Jelaskan 3 perbezaan antara bank penerangan dengan syarikat kewangan. 6 markah. Yang pertama, dari segi deposit. Bank penerangan menerima deposit tetap, deposit semasa dan deposit tabungan daripada orang ramai dan firma. Manakala syarikat kewangan menerima deposit tetap dan deposit tabungan sahaja daripada orang ramai dan firma. Kedua, kadar faedah. Bank penerangan memberi kadar faedah yang lebih rendah ke atas deposit tetap dan tabungan. Manakala syarikat kewangan memberikan kadar faedah yang lebih tinggi ke atas deposit. Ketiga, pinjaman. Bank penerangan memberi pinjaman overdraft manakala syarikat kewangan tidak memberi pinjaman overdraft. Keempat, perkhidmatan lain. Bank penerangan menyediakan perkhidmatan seperti mendiskaunkan bil-bil pertukaran, jual beli pertukaran asing, perintah sedia ada dan lain-lain, manakala syarikat kewangan tidak menyediakan perkhidmatan tersebut. Sekian sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe YouTube channel Cikgu Tang. Bye-bye.